Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini kita dapat berkumpul untuk kita dengar salah satu tajuk dalam sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk pembukaan kota Mekah. Sebelum Ustaz Gi lebih panjang berkaitan dengan pembukaan kota Mekah, Ustaz nak masuk dulu tajuk sebelum ni. Kita belajar tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah kita belajar sebelum ni adalah perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang kafir Quraisy di Mekah. Bila berlaku? Bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Dan diberi nama Perjanjian Hudaibiyah bersempena dengan nama tempat Hudaibiyah. Jadi dia buat perjanjian di Hudaibiyah, jadi dia beri nama tu Perjanjian Hudaibiyah. Baik. Dalam Perjanjian Hudaibiyah tu, salah satu dia, perjanjian dia, genjatan senjata selama 10 tahun. Okey. Jadi maknanya penduduk Mekah dan juga Madinah tidak akan perang selama 10 tahun selepas daripada perjanjian tu. Perjanjian tu tahun ke-6, maknanya 10 tahun selepas tahun ke-6 Hijrah. Baik. Pembukaan kota Mekah ni berlaku disebabkan kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Seperti mana Ustaz maklum tadi, kaum Quraisy telah bersetuju untuk membuat perjanjian damai yang diberi nama Perjanjian Hudaibiyah, dan kaum Quraisy itu sendiri telah melanggar janji. Dia melanggar janji dengan dia serang satu wilayah di bawah wilayah Madinah yang diberi nama Bani Khuza'ah. Jadi, bila dia langgar perjanjian, Nabi serai kota Mekah. Okey, poin-poin awak kena ingat sebab kafir Quraisy melanggar perjanjian dan berapa ribu tentera Nabi kumpul seramai 10,000 orang, dan tarikh berlaku pembukaan kota Mekah 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Maknanya boleh puasa. Baik, seterusnya kita akan pergi dalam tajuk strategi Rasulullah. Nabi pakai strategi apa masa pembukaan kota Mekah? Yang pertama, Nabi mengemukakan 3 tuntutan. Apa 3 tuntutan tu? Yang pertama, membatalkan perjanjian Bani Bakar. Perjanjian Bani Bakar ni perjanjian lama dalam kalangan kafir Quraisy di Mekah. Dan yang kedua, terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan umat Islam. Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani tahun ke-6 Hijrah itu terbatal, dan juga Nabi buat tuntutan untuk berperang dengan umat Islam. Yang ketiga, dikehendaki membayar diat kepada Bani Khuza'ah. Nabi buat tuntutan supaya orang kafir Quraisy ni bayar diat. Diat ni maksud dia pampasan ataupun ganti rugi kepada Bani Khuza'ah yang mana dia telah serai dan juga bunuh semasa dalam perang Bani Khuza'ah tu. Itu strategi pertama. Strategi kedua, Nabi mendirikan khemah. Nabi telah bergerak daripada Madinah bersama 10,000 tentera. Bila nak sampai di kota Madinah tu, Nabi tak serai lalu. Nabi duduk di kawasan sekitar tu, Nabi mendirikan khemah. Duduk dulu situ, buat khemah dulu. Okey, yang ketiga, Nabi menyalakan unggun api. Ni adalah serangan saraf ataupun serangan psikologi. Nabi minta seorang tentera menyalakan 10 unggun api. Jadi orang Mekah dia akan nampak, dia duduk di rumah dia di Mekah tu, dia akan nampak ada unggun api. Maknanya dia kata ada orang nak surai dia. Okey. Ni antara serangan psikologi yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhir sekali, strategi Nabi Muhammad tawaran keselamatan kepada sesiapa yang masuk rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram dan juga rumah sendiri. Bagi siapa-siapa hok nak selamat dalam kalangan penduduk Mekah, dia kena duduk 3 tempat. Yang pertama, rumah Abu Sufyan ataupun Masjidil Haram ataupun dia duduk rumah sendiri. Tu 4 strategi yang Nabi guna. Yang pertama, kemukakan 3 tuntutan tadi. Yang kedua, Nabi mendirikan khemah. Yang ketiga, Nabi menyalakan unggun api. Yang keempat, tawaran keselamatan kepada penduduk Mekah supaya duduk di rumah Abu Sufyan ataupun Masjidil Haram ataupun duduk di rumah sendiri. Kalau duduk selain daripada 3 tempat ni, Nabi akan cerai. Okey. Seterusnya kita masuk gapo tindakan Rasulullah selepas Nabi masuk kota Mekah. Gapo tindakan Rasulullah? Gapo hak Nabi buat lepas Nabi berjaya masuk dalam kota Mekah? Yang pertama, Nabi memusnahkan 360 berhala di Kaabah. Seperti mana kita tahu, di Kaabah tu, masa Nabi lahir tu, ada dah di Kaabah sebanyak 360 berhala. Maknanya, orang pakat sembah berhala di Kaabah tu. Ada 360 berhala semua sekali. Nabi siapa di kota Mekah? Nabi berjaya masuk dalam kota Mekah. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ni, Nabi buai hak tu dulu. Bukan setakat buai, Nabi musnahkan semua sekali. 360 berhala. Yang kedua, Nabi melakukan tawaf di Kaabah. Tawaf supaya kita tengok orang tawaf buat haji tu lah. Sebanyak 7 kali. Bersama 10,000 tentera. Nabi tawaf. Dan yang ketiga, Nabi mengarahkan Bilal bin Rabah melakukan azan di atas Kaabah. Nabi royak ke Bilal bin Rabah untuk naik di atas Kaabah dan laungkan azan. Itu adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah. Azan kali pertama diazankan di kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan orang yang Nabi pilih adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni adalah muazzin yang pertama yang Nabi pilih dalam dunia ni. Muazzin maksudnya tu kebeh yang pertama atas dunia ni, Bilal bin Rabah. Okey. Yang keempat, menyampaikan khutbah pertama kepada penduduk Mekah. Selepas Nabi buat tawaf, Nabi suruh Bilal bin, Nabi kumpul semua penduduk Mekah yang selamat. Nabi kumpul semua sekali. Nabi pun buat khutbah, menyampaikan khutbah. Ataupun kita kata Nabi kecek depan orang di hadapan penduduk Mekah. Dan dalam khutbah tu juga yang kelima, Nabi mengisytiharkan pengampunan kepada semua bekas musuhnya. Nabi kata Nabi ampun semua salah silap orang Mekah yang pernah buat ke dia sebelum pada ni. Seperti mana kita tahu, orang Mekah, kebanyakan orang Mekah suka khianat ke Nabi. Sampai peringkat ada siapa nak bunuh Nabi. Dan banyak kali perang menentang Nabi Muhammad. Dan akhir sekali, dengan sifat baik Nabi Muhammad, Nabi ampunkan semua bekas musuh dia walaupun dia memerangi Nabi Muhammad dulu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi dalam tajuk faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Gapo faktor? Faktor ni gapo sebab kejayaan pembukaan kota Mekah? Gapo sebab dia? Yang pertama, strategi Rasulullah yang bijak dan cekap. Seperti kita tahu tadi, strategi Nabi Muhammad, dia buat antara dia menyalakan unggun api, mendirikan khemah, tawaran keselamatan. Semua strategi ni, strategi bijak Nabi Muhammad ni, antara salah satu faktor Nabi berjaya masuk dalam kota Mekah. Yang kedua, ramai pembesar Quraisy memeluk Islam. Orang Quraisy sendiri jadi lemah sebab pembesar dia sendiri ramai masuk Islam. Antara hak masuk Islam, ketua dia sendiri nama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni orang mengepalai dalam perang Khandaq dan juga perang Uhud. Dia menentang Nabi Muhammad, bukan setakat menentang, dia jadi ketua. Tapi akhir sekali dia masuk Islam. Antara salah satu faktor kejayaan pembukaan kota Mekah adalah sebab dia masuk Islam. Abu Sufyan. Okey, mula-mula jahat, akhir sekali dia masuk Islam. Tu Abu Sufyan. Yang ketiga, penduduk Mekah tertarik dengan Islam.
Orang Mekah tu sendiri tertarik dengan Islam. Dia tengok Islam ni adil, Islam ni baik, Islam ni angkat martabat wanita. Jadi dia tengok Islam ni comel, jadi dia tu sendiri tertarik dengan agama Islam. Tu faktor kejayaan dan juga ataupun sebab kejayaan pembukaan kota Mekah. Baik, akhir sekali tajuk kesan pembukaan kota Mekah. Gapo kesan Nabi berjaya masuk dalam kota Mekah dan Nabi buat berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang pertama, dakwah Islam dijalankan secara terbuka dan tiada tentangan. Seperti mana kita tahu sebelum ni, Nabi 13 tahun duduk di Mekah. 3 tahun secara rahsia Nabi dakwah, 10 tahun Nabi dakwah secara terbuka. Dalam tempoh 10 tahun tu, segala benda Nabi terima. Nabi kena katak, Nabi kena pukul, Nabi hampir dibunuh. Semua sekali dalam tempoh 10 tahun tu. Sampai satu peringkat, Nabi pindah daripada Mekah pergi ke Madinah sebab untuk selamatkan agama dia. Okey, lepas pada tu Nabi pergi semula kota Mekah tu bersama dengan 10,000 ni. Berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah ni. Nabi lepas berjaya berlaku pembukaan kota Mekah ni, Islam tu dapat disebarkan dan tiada tentangan lagi di kota Mekah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ramai orang kafir Quraisy memeluk Islam. Orang kafir itu sendiri ramai masuk Islam. Supaya ustaz ayat tadi lah. Pembesar Quraisy sendiri pun masuk Islam. Orang kafir sendiri pun tak ada dah takut-takut nak masuk Islam. Kalau sebelum ni dia takut nak masuk Islam sebab orang Quraisy dia akan khianat kepada orang yang masuk Islam. Jadi dia takut nak masuk Islam disebabkan ugutan yang dia terima tu. Jadi lepas daripada berlaku pembukaan kota Mekah, jadi orang tak takut lagi untuk masuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, masyarakat saling bekerjasama. Seperti mana kita tahu sebelum ni, di Mekah tu sendiri, walaupun dia tu menentang Nabi Muhammad, dalam kalangan orang Mekah tu sendiri, dia saling bergaduh. Ataupun saling salah faham. Jadi dia sama membalas. Jadi, lepas pembukaan kota Mekah ni, orang masyarakat di Mekah tu sendiri saling bekerjasama. Tak ada dah hak balas. Okey, tak kira lah Islam ke, kafir ke, semua sekali bekerjasama. Okey, tu dalam tajuk kita pembukaan kota Mekah. Sekadar nota ringkas. Kalau ada tak faham, boleh tanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.